Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali. Baik, seperti yang kita sedia maklum, bermula bulan Jun 2020, Masjid Nabawi di Madinah telah pun dibuka semula kepada orang awam, yang mana sebelum ini Masjid Nabawi telah pun ditutup disebabkan wabak pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Baik, di kesempatan ini juga saya ingin berkongsikan serba sedikit perjalanan saya yang sebelum ini pernah bertugas sebagai petugas kereta api haji di Padang Arafah dan telah pun beberapa kali menjejakkan kaki ke bumi Madinah. Di samping itu juga, pada bulan Disember tahun 2019, saya berkesempatan membawa isteri saya untuk menjejakkan kaki buat kali pertama baginya bagi melaksanakan ibadah umrah dan juga ziarah di sekitar Madinah. Baik, mari kita sama-sama saksikan perkongsian yang akan dikongsikan dalam bentuk foto yang dislidekan. Mari sama-sama saksikan. Setiap tahun setelah berakhirnya hari-hari tasyrik, para petugas kereta api haji akan diberikan kelonggaran untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah, yang mana kami kebiasaannya akan menaiki bas dari Ajiat Station di Mekah dan turun di Crowny Hotel di Madinah, yang mana bas tersebut akan berhenti di pintu nombor 5. Mari kita saksikan perjalanan kami menaiki bas. Sesiapa sahaja yang tiba di Madinah digalakkan untuk membuat ziarah ke makam Nabi terlebih dahulu sebelum melakukan apa-apa aktiviti. Dan seringkali ditanya oleh sahabat-sahabat dan juga rakan-rakan yang lain, apakah tips untuk mudah masuk ke kawasan Raudah, yang mana seperti kita sedia maklum, kawasan Raudah merupakan salah satu daripada taman-taman syurga
yang mana seluruh umat Islam yang tiba di Madinah ingin merebut peluang untuk bersolat di dalam Raudah. Baik, kebiasaannya bagi jemaah lelaki untuk mudah masuk ke Raudah digalakkan bangun seawal jam 2:30 pagi dan bersiap-siap terus pergi ke Raudah, yang mana pada ketika itu jemaah agak kurang dan digalakkan untuk membawa baju sejuk, yang mana keadaan di sana pada waktu pagi dengan aircon dan kipas akan menyebabkan kita mudah rasa sejuk dan agak sukar untuk beriktikaf lama di dalamnya. Bagi jemaah wanita pula digalakkan pergi selepas waktu Isyak. Bagi mengelakkan sebarang kehilangan barang-barang berharga, pasport dan juga lain-lain barang-barang berharga, sesiapa sahaja yang hendak memasuki kawasan Raudah, saya galakkan tidak membawa beg sandang. Cukup sekadar bawa kad pengenalan dan juga slipper sahaja. Yang mana semakin kurang barang yang kita bawa, semakin mudah untuk kita memasuki kawasan Raudah. Dan sekiranya kita ingin bersolat berulang kali di kawasan Raudah, salah satu caranya kita solat 2 rakaat, bagi salam, kemudian kita bangun, bergerak ke depan. Sekiranya ada ruang kosong, kita solat lagi 2 rakaat sehinggalah kita ke pintu keluar. Begitulah salah satu tips bagaimana hendak memasuki kawasan Raudah. Di sekitar Masjid Nabawi sebenarnya terlalu banyak kawasan-kawasan untuk kita ziarahi. Antaranya perkuburan Baqi, yang mana perkuburan Baqi ini hanya jemaah lelaki sahaja dibenarkan masuk. Kemudian di dataran Menara Jam di pintu 21 dan pintu 22, yang mana sekiranya kita berjalan terus sehingga 800 meter, kita akan nampak sebuah pasar karat, yang mana di situ banyak souvenir-souvenir cenderamata yang boleh dibeli dengan harga berpatutan, yang mana harganya sekitar 2 rial. Nanti kita akan saksikan foto-foto yang telah saya sediakan untuk tontonan kita bersama.
Pergi berziarah sebagai petugas dan sebagai jemaah umrah ataupun jemaah haji, situasinya sangat berbeza. Yang mana sekiranya kita pergi sebagai jemaah umrah atau jemaah haji, program telah pun disusun yang mana kita akan dibawa oleh mutawif pergi berziarah ke Bukit Uhud, Masjid Dua Kiblat iaitu Kiblatain dan juga Masjid Quba. Itu merupakan pakej yang paling basic. Sekiranya kita mengambil pakej yang lebih tinggi lagi, kemungkinan kawasan-kawasan ziarah akan ditambah lagi. Kita akan tunjukkan nanti masjid-masjid yang diziarahi dan juga dilawati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya Masjid Ijabah, Masjid Harisa, Masjid Sajadah dan banyak lagi kawasan-kawasan yang akan kita tunjukkan di dalam foto yang telah disediakan. Bagi yang belum berkesempatan untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci, terutamanya di Madinah, jangan berputus asa. Yang mana sebelum ini, saya dan isteri juga banyak berkorban, yang mana pada setiap tahun kami akan berjauhan antara 2 ke 3 bulan, yang mana isteri perlu mengambil alih sepenuhnya tanggungjawab untuk menjaga anak-anak dan juga mengambil tanggungjawab-tanggungjawab yang lain. Alhamdulillah, setelah hampir 9 tahun perkahwinan kami, ini merupakan nikmat dan rezeki yang terbesar Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kami berdua. Bagi yang telah pun berniat dan menyimpan hasrat, teruskan membuat tabungan seperti biasa.
cepat atau lambat, insya-Allah kita pasti akan menjejakkan kaki ke tanah suci sebagai tetamunya. Walau bagaimanapun, dalam masa yang sama, sekiranya kita ada anak-anak yang masih kecil, sebagai contoh, kami memiliki anak berumur 8 tahun, 6 tahun dan juga 4 tahun. Ia merupakan salah satu cabaran mental yang mana ketika kita melakukan ibadah umrah, ada kalanya anak jatuh sakit, demam, iaitu demam rindu. Jadi sebelum kita pergi ke tanah suci, hendaklah kita membuat persediaan dan persiapan-persiapan yang perlu supaya tidak ada sebarang perkara dan juga kejadian-kejadian yang tidak diingini. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja kita pergi ke tanah suci, kita serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu perkongsian saya untuk siaran kali ini. Terima kasih kerana menonton sehingga saat akhir. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.